Terima kasih Datuk Yang Dipertua untuk membagi ruang bagi saya untuk berbahas dan dalam intipati ucapan Tuanku Yang Di-Pertuan Agong. Saya menjunjung kasih ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Raidatuddin Al-Mustafa Billah Shah atas titah dirajam Baginda sempurna Penggal keempat Parlimen ke-14 dan 13 September. Saya juga menyambut baik titah Baginda Yang Di-Pertuan Agong agar kerjasama di antara semua pihak akan dapat dijayakan untuk bukan hanya menjadikan negara kita di landasan yang sepatutnya, dan rakyat di negara kita ini kehidupan mereka akan dapat kita langsungkan dan pertumbuhan ekonomi akan dapat kita tingkatkan. Namun demikian, setelah mendengar apa yang telah dilontarkan oleh Yang Berhormat daripada pengerang tadi tentang lompat-melompat, tentang keadaan negara kita. Sebenarnya kalau kita melihat the root cause, keadaan negara kita yang sehingga pada hari ini rakyat di negara ini, bukan hanya rakyat di negara ini, malahan pimpinan dunia tidak begitu yakin tentang kestabilan politik di negara ini. Kestabilan politik di negara ini setelah pilihan raya ke-14, kita sedar dan tahu rakyat di negara ini berempas pulas, bekerja keras, datang dari luar negara, dalam hujan, dalam panas. Sehingga kita berupaya untuk membentuk satu pemerintahan yang baru. Reform kerajaan untuk membolehkan supaya pemerintahan itu akan dapat meletakkan negara ini di landasan yang sepatutnya. Tapi malangnya, kita selaku ahli yang berhormat dan pimpinan di negara ini, yang menjadi pimpinan, melahirkan contoh dan nilai-nilai kehidupan kita berpolitik yang kita katakan there's no good values in how not only we execute our responsibility as member of parliament, as a leader of a party. Oleh kenapa kita melihat kerangka yang ada, mandat rakyat bukan hanya persoalan lompat-melompat, peralihan yang berlaku di negara ini. Dan kita lontarkan selaku barisan pembangkang pada hari ini sebelum itu menyatakan secara terbuka, kita kuasa yang ada diberi mandat oleh rakyat, stolen mandat itu. Yes, kita akui betul. We agree. And yet, now we are working with them. We sign memorandum with them. We don't realize that. Where is the values in our life? As a leader of this country, as a politician in this country, we have to have clarity dengan izin. Dari segi nilai kehidupan kita, kuasa yang diberi mandat. Karena itu rakyat pada hari ini, the root cause was instability because of that. Ini yang kata-kata jumlah tak cukup. We are playing with numbers. We are playing with numbers for human life in this country. Malaysia is a very wonderful country, a resourceful country. We could have been a very good example for the world sebagai satu negara berbagai kaum, berbagai bangsa yang ada di negara ini. Tak mengira agama, tak mengira bangsa. We could have united the country, the way forward. Tapi malangnya oleh kerana kita katakan, oh kuasa ada. We are driven, sorry to say, by the greed and the lust to have position. Nak tempat. I could have been there if I want to. But is that the values that I have? I topple my own brother dalam pilihan raya yang telah lalu. My own brother. I cry. I apologize to him. It's not because of my blood. I was representing a president of a party. I'm not thinking about my blood. Bukan pasal darah saya. Bukan pasal diri saya. Tapi kita mementingkan negara. Kita mementingkan rakyat. Adakah dengan kita mementingkan rakyat tanpa kita tanda tangan, maka kita tak pentingkan rakyat? Adakah kita bila kita tak tanda tangan, kita tak pentingkan negara kita? Kita boleh berbahas di parlimen. I can go along anti-hak law yang ada di negara ini. Kalau sekiranya itu menjadi satu landasan, and I can approve, saya boleh bagi sokongan sepenuhnya di Dewan Yang Mulia ini. Kalau sekiranya rang-rang benda itu dapat kita menterail, tapi apakah kandungan dia untuk mengelakkan? Adakah bila orang itu lompat, lepas itu pilihan raya diadakan? Adakah bila dia melompat, suspend them for 2 terms? Ada kalau dia melompat, suspend for the rest of their life,
supaya tak boleh bertanding dalam gelanggang politik menjadi contoh yang tidak baik kepada umat di negara ini. Then we must know the content. Dan ini landasan kita wakil rakyat dah angkat sumpah depan di Dewan yang mulia ini untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara kita. Tapi malangnya kita tak berkhidmat. Kita hanya berkhidmat pentingkan satu parti kita, satu kedudukan kita, nafsu kita. Saya tahu bukan senang selaku wakil rakyat, bukan senang selaku pembangkang. But at the end of the day, we are born poor. We will die poor. We can't even talk dengan izin. We are not even dressed, but the moment you die, you will die poor as well. You're not dressed, you can't bring anything. Yang Berhormat, boleh saya mencela? Datuk, ya tak apa, nanti saya tak ada Boleh masa saya sangat. Saya minta kerjasama kalau boleh. Ini sebahagian penjelasan yang saya nak nyatakan. I'll give the chance kalau masanya panjang. Cuma selain daripada itu saya nak jelaskan, ini yang saya katakan. Now, apa yang pengarang katakan, lompat, apa yang kita katakan, stolen power yang ada. Now we are working. Is it the value that we have? Yang kita nak lahirkan contoh yang baik kepada umat di negara ini sebagai pemimpin. Sikit je YB. So saya berharap sungguh Bagi dah sikit je keadaan YB. yang ada pada hari ini. 1 minit je Yang saya YB. katakan Buffett, selain YB tak daripada benarkan. perkara itu. 1 Tak apa minit nanti. je YB. Nanti give me the time. Tak apa bagi Buffett. masa. Tolong. Ya. Buffett lompat ni, Buffett. Saya melihat saya tak pernah lompat pun. You know, I was suspended. Saya digantung. Saya, no, it's not because of that. You know, persoalan dia kalau kita lihat banyak rang undang-undang nak timbulkan masalah contohnya 18 tahun. Rang undang-undang ini dah diluluskan dalam parlimen masa pemerintahan dahulu. Need to implement. MS63. Dah kita bentuk jawatan kuasa. Saya dengar nak bentuk lagi jawatan kuasa. Berapa technical group kita nak lahirkan ni? Kita tahu apa kandungan. AG tahu. Jabatan Perdana Menteri tahu. Macam mana kandungan itu harus kita laksanakan. InsyaAllah saya untuk kepentingan negara, rakyat, untuk kita nak bond Malaysian dengan izin Datuk Speaker, if that is what need to be realised, 63, saya akan support. Tapi tidak berarti kalau kita tak tanda tangan, maka ini akan menjejaskan unity. Yeah, I don't want end of the day, if the government of the day fail, and I sign that memorandum, I also fail. Rakyat akan melihat kita tentang bagaimana kedudukan pemerintahan negara ini. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh tentang persoalan yang agak penting. Pengangguran di negara ini agak membimbangkan kita. Dalam rekod yang ada, berdaftar 778,000 rakyat yang menganggur. Tapi saya pun lebih daripada itu. Berjuta orang menganggur. Ketandusan kalau kita melihat dari segi kerangka pentadbiran negara kita, 70% daripada hasil negara ini ialah private consumption. Almost 70% revenue yang kita derive daripada revenue negara kita. Tapi kita sedar, hari ini dah merudum dah. Pasal apa? There's no purchasing power. Pasal apa? Pengangguran meningkat. Kita belanja peruntukan yang ada 530 bilion package yang telah dilakukan oleh pimpinan terdahulu. More than 500 billion. Tapi 500 billion yang ada, adakah sebagian besar itu datangnya daripada kerajaan? Tak. It comes from the people. EPF dia, akaun dia, moratorium dia. Sebagian besar itu datang daripada keuangan rakyat sendiri. Saver yang ada dalam KWSP. Dan ini membimbangkan kita dalam keadaan pengurusan ini. Sepatutnya apa yang kita nakkan ialah bukan hanya mismatch of job. Ada graduan EDC dengan pekerjaan SPM. It's not about mismatch of job here. The need for us, every penny dengan izin that we spend in this country, apa outcome dia? Apa kesudahan dia? Bukan hanya hasil kepada negara, hasil kepada jobs created out of that spending yang ada. Kalau kita belanja 100 juta, berapa peluang pekerjaan yang kita boleh berikan kepada rakyat di negara ini? Dan kita lihat hari ini dalam kita belanja 530 bilion, pengangguran meningkat. Mananya tak tadi. Mananya we have never been able to create more job. But how do you sustain existing job? Job creation pun tak ada di situ, tapi existing job pun tidak ada. Now how do you sustain that? Saya bagi contoh.
It is not just good enough dengan kita bagi B40, M40. But you touch the number of the economy. I give one example. Di Petronas, the biggest outlet di situ, siapa dia? Apa dia? Pakson. Retail shop, Pakson. Who is the owner? Tan Sri William Cheng. You give 1,500 or 2,000 to the sales girl, penjual di situ, mungkin baik, dia boleh beli makan, boleh beli handphone, baik. But how can you sustain that? But if you touch the nerve, bagi bantuan dengan pemilik syarikat William Cheng, bukan hanya dia mampu untuk beli, bayar elektrik, lampu dia di KLCC, can pay rental to Petronas, can also sustain the job of those people yang dia bagi peluang pekerjaan. Dan ini yang kita nakkan. Jangan nanti mismatch di sana, but it's not that so much. Creation of job yang ada. Sekarang ini kita nampak Form 5, kerja Form 5 diisi oleh grad 1. Jadi ini yang membimbangkan kita. Sepatutnya bukan jawatan yang SPM, diploma holder taken by the graduate. Tapi juga kita nakkan supaya creation of job, those people yang qualified, degree holder, kena ada peluang pekerjaan dia di negara ini. Datuk yang Ketua, saya bimbang sangat dari segi peluang pekerjaan ini kalau kita tidak atasi immediately. Saya currently contohnya dari segi SME, saya dipahamkan dalam beberapa bulan kalau kita tak boleh sustain, inject untuk membantu SME di negara ini dalam lingkungan mungkin bukan hanya beribu, ratusan ribu rakyat di negara ini akan menganggur. Datuk yang Dipertua, saya berharap usaha untuk memulihkan ekonomi ini satu langkah yang perlu kita lakukan, dan we need to know, spell out by the government of the day. Belanjawan akan datang, bukan kita tak boleh sokong, kita boleh sokong. Jangan bimbang sangat. To me, if the money is spent wisely, if the money is meant for the people, pada rakyat, then we can support. But if it is not, ya, perbelanjaan yang tidak ada hasil dia. Contoh macam tahun lalu, you just imagine, efek kita anjurkan. Lepas itu, efek belanja sampai berpuluh juta. Itu pun through zooming. Ya? Takkanlah kita tak faham bagaimana perbelanjaan yang ada leakages, pembaziran dia. Datuk yang Dipertua di samping itu juga, saya nak menyentuh tentang kesihatan, kesiapsiagaan mendepani fasa pandemik COVID yang cukup penting di negara kita yang menjadi masalah tentang kehidupan di negara ini. Saya melihat keadaan ini bukan hanya di peringkat negeri Sabah, bahkan juga di Selangor, di tempat-tempat lain. Dari segi kemudahan asas yang tidak begitu mencukupi. Bukan hanya seperti yang saya nyatakan, katil yang fitted dengan oksigen tak cukup. Just imagine, in Sabah alone, 38 katil yang fitted. For 4 stage patient yang ada, hanya 38 katil saja. Ada tambahan kemungkinan, mudah-mudahan akan dapat ditambah. It is a mere press of button by the doctor. That particular person can die. Pasal dia katakan bahawa tak cukup katil. Dan sekarang ni kita gunakan kaedah quarantine di peringkat rumah sendiri. Yang positif letak di rumah. Dan itu yang data yang saya katakan dipersoalkan. Data yang ada nampak hospital. Sekarang hospital, you go to Shah Alam, you go to Kelang, tak crowded. Pasal apa tak crowded? Pasal dia advising dasar yang ada antara menggalakkan supaya pesakit yang positif duduk ke rumah. When they are in the house, they don't have medical facilities. Mana ada pakar nak monitor temperature dia, oksigen konten dia, ya, yang kemungkinan kalau tak diurus dengan baik, mereka bukan hanya akan meninggal dunia, bahkan juga mereka ini juga akan menjangkiti keluarga yang ada di rumah. And that's why, as a result of that policy, di Selangor alone, sampai berapa orang yang dah meninggal dunia yang ada. Dan saya berharap usaha untuk meningkatkan kesiapsiagaan ini bukan hanya daripada sudut untuk dasar yang perlu kita lakukan, pendekatan. Malam semalam, bila dilonggarkan, saya nampak
di sungai di Selangor. Berpesta. I know, saya nak melihat supaya negara kita, rakyat kita gembira. Nak luarkan supaya unwind all the depressed kind of things feeling in them. Tapi ini bukan musim dia. Kita selaku pemerintah, we must guide our people to ensure that dengan izin. Supaya bila mana rakyat yang ada, kita utamakan which particular sector kita nak revive. Peluang pekerjaan, industri yang ada, which can create job and also can revive the economy. Jadi Datuk, yang kedua saya tak nak ambil ruang untuk pihak lain oleh kerana masa agak singkat. Namun demikian banyak perkara yang saya nak nyatakan. Saya berharap sungguh usaha untuk meningkatkan bukan hanya kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan yang ada. Saya dah suarakan. Contoh macam alhamdulillah kita boleh kerjasama. Saya tak dapat berbahas di sini, saya hubung dengan bukan hanya Menteri Kesihatan sekarang, Kementerian Kesihatan dulu pun. Saya cadangkan Medan, Hospital Medan di Tawau buka. Ada katil dah. Cuma nobody manning it. Saya tahu tentera where I was there, ada tenaga dia. Takkan kita tak boleh lahirkan untuk membantu rakyat menyelamatkan nyawa manusia. Kadar yang agak tinggi di peringkat Negeri Sabah pada hari ini. Ada satu ketika 45 orang meninggal dunia. It's very high. But unfortunately, it doesn't tell you. Vaksin yang diberikan agak rendah, tapi kes yang ada cukup meningkat, kes mati cukup banyak, tapi vaksin kurang diberikan. Perhatian tak begitu banyak. Terima kasih banyak Datuk Speaker atas ruang yang diberikan kepada saya untuk berbahas pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat Pekan.